الشيطان الرجيم قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Barisan Hakim, saudara dan saudari. Kalimat bunuh, bedil, mati telah mula disemat sejak 1914 lagi, iaitu sejak Perang Dunia yang Pertama, dan ia seakan-akan diwarisi sehinggalah tumpah titis darah yang terakhir dalam siri peperangan mentakhir ini. Namun kini kalimat yang sama turut dirasakan oleh alam yang menanggung sengsara. Cuma bezanya manusia boleh lantang bersuara, tapi alam hanya mampu memendam derita. Jadi berdirinya saya di sini akan saya hujahkan 3 poin utama yang menghubungkan alam dengan manusia menerusi Al-Quran, yang menjadi tajuk utama saya hari ini, iaitu Al-Quran, asas kelestarian. Saudara dan saudari, pertama, janji yang dikhianati. Ada satu analogi yang sangat menarik yang menggambarkan alam dengan peringkat kelahiran dan kehidupan manusia. Bagaimana? Begini, agak-agaknya, mengapakah di setiap kelahiran seorang bayi, jari dan tangannya digenggam rapi? Bukan? Rupanya di setiap erat gegaman seorang bayi tersemat satu janji yang berikrar kepada Tuhan betapa di setiap kelahiran akan mengilhamkan kebaikan buat anak.
Namun, semakin dewasa manusia, jari genggamannya semakin terbuka, seolah mereka lupa janji yang telah mereka semat kepada Sang Maha Pencipta. 53 negara telah menambat janji dalam Convention Basel agar tiap tangan yang bertindak dan suara yang berteriak tidak akan menatijahkan parahnya kesan kepada persekitaran dalam dunia perindustrian. Namun, dunia kini telah menyaksikan industri berat telah meracuni alam, seolah tidak ada lagi generasi yang akan datang. Lihatlah pokok, hutan, gunung, ganang, sungai, laut, semuanya diperkosa, seolah tidak ada lagi perasaan yang berdosa. Ketamakan manusia membuka genggaman jari, seolah mereka telah membunuh simbiosis dan isi bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah berlaku kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut kerana tangan manusia itu sendiri. Kerana itu saudara, hujah saya yang kedua, si bongkok tua yang menang seluruh dosa penghuni bumi. Mungkin kerana itu jugalah manusia apabila sudah bertambah usianya semakin terduduk membongkok, menghitung dosa-dosa lapuk, seolah Tuhan sedang memberi petunjuk. Meskipun Allah sudah pun berjanji menerusi Al-A'raf dan Al-Kahfi, terhimpunnya 14,567 gunung ganang yang menjadi paksi untuk mengeimbangi 7.9 bilion penghuni bumi. Namun, kalau dah namanya manusia, manakan tanggang, ibu sendiri juga dilayan bagaikan api. Ini kan pula bumi. Tahukah anda 4,567 kaki persegi di pergunungan Meksiko ditarah habis semuanya, tidak lagi berbaki, malah limpahan ais yang mencair bagaikan amukan tsunami di laut Queensland menjadi petanda pendingin hawa terbesar dunia di lautan Arktik kini tidak lagi menjadi penyejuk suhu buat bumi. Apakah ini maknanya khalifah? Sebab itu khalifah ini terdiri daripada 3 huruf hijaiyah, iaitu kha, lam dan fa. Malangnya kerana salah kita mentadbir dunia, jadilah kita kelompok umat yang sentiasa berada dalam keadaan kha, lam, fa. Tapi bunyi dan maknanya berbeza, iaitu khilaf. Kekhilafan dan kesilapan manusia ini sekali-kali tidak akan dipadam, tapi ia boleh dihentikan. Ingatlah pesan Allah Subhanahu Wa Taala dan berbuat baiklah seperti mana Allah berbuat baik kepada kamu, dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi ini, kerana Allah tidak suka kepada mereka yang melakukan kerosakan. Saudara dan saudara, hujah saya terakhir, kita juga mampu untuk berperanan. Inisiatif kelestarian bukanlah satu usaha individu semata, tapi ia adalah satu tanggungjawab kolektif. Syarikat, masyarakat, kerajaan harus berganding bahu agar isu yang saya nyatakan sebentar tadi tidak akan lagi berlaku. Petronas sebagai sebuah syarikat minyak dan gas terkemuka dunia telah melakukan peranan yang sangat penting, selari dan sejajar dengan perintah Allah dalam Al-Quran yang sekali-kali tidak akan mungkin kita berbalik. Apa yang telah dilakukan oleh si baju kuning dan berdarah hijau ini, saudara? Ringkasnya, pertama, untuk menyokong agenda nasional Malaysia mengenai perubahan iklim dan pengurangan pelepasan gas rumah hijau. Di tempat kita berdiri ini, saudara, Instat telah bekerjasama dengan TNB dalam pengurangan kos dan pelepasan tenaga berdasarkan projek yang dipanggil sebagai Magellan. Kedua, dalam pemeliharaan 11,000 hektar hutan bakau yang sungguh memujakan, Petronas dengan inisiatif pemeliharaan hutan bakau di Ipoh K. Kertih 200 km daripada sini, saudara, telah menjadi satu projek kelestarian yang berterusan dalam kalangan masyarakat setempat. Ketiga, demi mengukuhkan kelestarian alam, Petronas Chemical Group telah memperkenalkan satu inisiatif yang dipanggil sebagai New Plastic Economy atau ekonomi plastik baharu, iaitu sebuah program atau projek yang holistik mengubah sisa plastik kepada satu yang lebih bernilai untuk dikitar semula dalam sistem ekonomi pusingan. Dan pelbagai lagi upacara, perjanjian profesional yang telah dilakukan oleh Petronas yang tidak mampu untuk saya nyatakan satu persatu, tapi tujuannya hanya satu, untuk memastikan generasi yang akan datang mampu untuk merasai dan menikmati seperti mana kita rasai dan nikmati hari ini. Saudara dan saudari, kesimpulannya, sudah tiba masanya kita berikrar sehati
agar setiap bayi yang lahir mulai saat ini akan terus berpegang kepada janji mereka kepada Tuhan untuk menjadi seorang khalifah yang memakmurkan bumi dan menyelamatkan si bongkok tua ini dari terus menangis menanti akhirnya hari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.